fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dengan nikmat Allah kamu jadi saudara. Nikmat yang Allah beri itu daripada zaman Rasulullah sampai zaman ni mana perginya? Yang ni yang dikatakan baghyan bainakum. Kita nak menindas antara sama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 78. Huwa sammakumul muslimina min qabl. Tafsir kata huwa tu Allah. Tafsir kata huwa tu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia yang bagi nama kepada kita Islam. Islam tu apa dia? Islam tu tunduk patuh kepada arahan Allah Subhanahu wa taala. Mana nikmat Allah yang kita tak pakai tu dan kita bergaduh sesama kita. Yang ni bukan di peringkat negara, bukan di peringkat global. Rumah tangga kita boleh berkelahi. Benda yang sikit, kadang-kadang kita suami isteri hidup 20 tahun dah. Asam garam sama dah kita makan. Tapi mai satu ketika, kerana isteri ni lebih buh garam dalam gulai, kita mai makan gulai tu, kerana lebih garam, kita pun kata, lori garam mana mai tumpah. Kita kata macam tu. Tapi menyebabkan isteri ni tersinggung perasaan. Selama ni duk buat elok, pasal apa yang masa ni terlebih garam sikit, nak cari punca nak bergaduh. Sedangkan kita ni, lelaki, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita ni jaga perempuan. Istausu bin nisa'i khaira. Jagalah perempuan dengan baik. Itu pesanan Rasulullah masa Rasulullah melakukan Hijjatul Wada'. Dia minta kita lelaki jaga perempuan dengan baik. Kalau jadi apa salah silap tu, jangan duk sentuh perasaan dia, menyinggung perasaan dia. Tak perlu kita nak kata benda tu yang nak menyinggung perasaan, supaya keadaan kita harmoni. Dan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada Asma binti Yazid al-Ansariyah. Asma binti Yazid ni dia pergi mengaduhai kepada Rasulullah SAW. Dia kata, wahai Rasulullah, kami ni mengandung anak-anak kami, anak-anak suami kami. Kemudian kami ni duduk di rumah masak. Kami duduk di rumah basuh baju suami dan anak. Kami duduk buat kerja rumah, kemas rumah dan sebagainya. Orang lelaki, dia pergi masjid, dia semayang Jumaat, dia dapat pahala Jumaat. Dia pergi Jumaat, dia dapat pahala Jumaat. Dia pergi perang fi sabilillah, dia dapat pahala fi sabilillah. Dia mati syahid. Jadi kami hak perempuan ni, masjid pun tak pi, medan perang pun tak pi, jadi pahala sahabuk tak ada. Asma mengadu kepada Rasulullah SAW. Apa jawab Rasulullah? Jawab Rasulullah, wahai Asma, taat kita kepada suami kita dengan baik adalah sama pahala dengan semua yang kamu sebut tadi. Taat seorang isteri kepada suaminya dengan baik sama pahala dengan apa yang kamu sebut tadi kesemuanya. Makna bila kita isteri taat kepada suami dengan baik, sama pahala dengan kita pergi masjid, sama pahala dengan kita pergi perang fi sabilillah, gugur syahid. Kita taat dengan baik saja. Bila suami ni mai minta kepada kita sesuatu, tak payah kita nak tarik muka, tak payah kita nak tunjuk kita ni marah kepada dia. Bawa gelas air kalau dia minta tu, bagi depan dia, letak dengan elok, cakap dengan elok, ukir senyuman di muka. Ni bila kita buat main gelas tu, taat dah. Pergi hempuk gelas tu depan dia. Lepas tu, pergi tarik muka 14. Kemudian pergi habak kat dia, nah mengedarah. Kawan nak minum pun tak jadi dah. Apa salahnya kalau kita buat main gelas tu dah elok dah, letak dengan baik, ukir senyuman, lepas tu habak kata, silakan ke kanda. Ulama hurai hadis tu panjang lebar. Saya nak kongsi dua di sini. Dikatakan kalau suami cakap dengan kita 3 patah perkataan, isteri ni jawab 2 patah perkataan.
Contoh dia tanya kita, cik masak apa? Kita jawab, masak kurma. 2 patah perkataan lah. Ni suami tanya 3 patah perkataan. Cik masak apa? Dia jawab balik, masak pi lah apa pun. Abang duli apa? Abang tahu mengedara saja. Bukan main nak potong bawang kan, nak apa kan. Main duduk tanya, duduk cekak penggang, nak makan apa. Berapa patah perkataan dah. Suami tu sampai kata, silap pi tanya. Bila dia nak berhenti, dia jadi Radio National FM dah. Patutnya kita jangan banyak cakap. Dia cakap 3, kita cakap 2. Dikatakan juga taat dengan baik ni, kalau suami tu, dia cakap suara sederhana. Cik masak apa? Kita volume suara rendah sikit. Masak kurma. Kalau dia tu suara pelan, dia tanya, cik masak apa? Kita jawab, masak kurma. Ni kita duk buat apa? Masak kurma, pekak. Yang buh pekak tu pasal apa? Pahala hak yang kita nak boleh, hilang habis. Yang tu satu contoh perpaduan dalam rumah tangga. Kalau kita suami isteri boleh elok, anak-anak tengok contoh teladan yang baik, kita boleh pengaruh jiran kita, boleh jadikan masyarakat kita bersatu padu. Tak ada benci-membenci, geram, iri hati dan sebagainya. Ada kasih sayang dalam masyarakat kita. Islam dia nak tengok yang tu daripada kita. Dia tak mau tengok kita tumpah darah, berkelahi apa semua ni. Dia nak tengok kita bersatu padu. Bila kita bersatu padu, kita boleh buat macam-macam, insya-Allah. Itu saja Tuan Moderator. Baik, terima kasih kepada Tuan Syekh yang sudi berkongsi dengan kita. Bukan hanya perpaduan dalam masyarakat, tapi sebenarnya perpaduan dalam masyarakat itu dimulakan dalam perpaduan dalam rumah tangga. Kasih sayang kita, cinta kita kepada suami, kepada isteri dan juga anak-anak kita yang kemudiannya boleh kita kembangkan kepada jiran, masyarakat dan sebagainya. Baiklah, saya terus kepada kedua-dua ahli panel kita dalam waktu yang cukup ringkas ini. Mungkin kepada kita saya sentuh dulu kepada Ustaz Mak Isa. Tadi Ustaz dah sebut tentang betapa Nabi SAW membawa satu konsep perpaduan yang cukup jelas, Ustaz, kepada apabila hijrah Nabi daripada Mekah kepada Madinah, kumpulan Ansar dan juga Muhajirin begitu bersatu. Itu saya setuju, Ustaz. Tetapi apabila wafatnya Nabi SAW, kita lihat perpecahan itu sudah mula, bibit-bibitnya sudah pun bermula. Daripada soal-soal yang berkaitan tentang imamiyah, kepimpinan, politik dan sebagainya. Hal-hal inilah yang merupakan antara perkara yang berakar bagaimana dan kenapa umat Islam itu boleh berpecah. Jadi mungkin Ustaz boleh komen sikit. Terima kasih kepada moderator, tuan-tuan dan puan-puan, muslim-muslimat yang dihormati sekalian. Apabila manusia ini sudah hidup dalam kelompok yang besar sebenarnya, mereka mempunyai berbagai persepsi terhadap kehidupan mereka. Mereka mempunyai pelbagai cabang ilmu yang dah mula berkembang daripada asalnya. Kalau dulu cuma berkembang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan fiqh, sekarang dah ada ilmu qawaidul fiqh, sekarang sudah ada ilmu usulul fiqh. Sekarang sudah ada bagaimana nak istimbat hukum berdasarkan kepada kehidupan di negeri yang tertentu. Dalam soal perpecahan umat Islam ini sebenarnya, dari sudut asasnya sebenarnya umat Islam tidak berpecah. Mereka masih berpegang dengan Allah yang satu. Mereka masih beramal dengan amalan syariat yang sama. Mereka masih melaksanakan ibadah tahunan haji. Dari seluruh pelosok dunia akan turun pergi ke sana. Kita melihat perpecahan mereka mungkin dari sudut furuk ataupun dari sudut adab-adab tertentu, dari sudut kefahaman bagi memudahkan masyarakat di tempat-tempat tertentu. Kalau kita di sini orang yang bermazhab Syafi'i, mempunyai amalan dalam bentuk mazhab Syafi'i. Kalau orang di sebelah India dan sebagainya, mereka beramal dengan mazhab Hanafi. Dalam soal furuk kita sebenarnya mempunyai pandangan yang berlainan. Tapi dalam soal akidah, dalam soal kefahaman tentang ketuhanan, dalam soal yang berkaitan dengan asas dalam agama, sebenarnya kita tidak pernah berpecah. Orang yang keluar daripada akidah sebenarnya mereka bukan berpecah, mereka telah terkeluar. Wa man syazza syuzza finnar.